Assalamualaikum. uh, Salam sejahtera kepada semua pelajar. Cikgu minta maaf kerana agak lambat untuk update kelas untuk minggu ini kerana cikgu agak sibuk sedikit. Cikgu teruskan kepada sambungan untuk sesi pembelajaran kita daripada yang lepas. Kita masih pada tajuk bab 1 iaitu alat kebesaran dan perhiasan diraja. Sebelum ini kita dah sampai ke muka surat 14 ini, alat kebesaran diraja. Untuk minggu ini kita akan masuk kepada perhiasan diraja. Ada beberapa barang ataupun pakaian perhiasan yang digunakan oleh raja. Raja-raja Melayu. Yang pertama, kita baca dulu. Cikgu tak boleh, sebab kelas secara video ataupun online ini tak ada orang untuk cikgu suruh baca, jadi cikgu sendiri yang kena baca, terpaksa lah. Perhiasan diraja. Kita baca dulu apa dia. Perhiasan diraja dipakai semasa istiadat rasmi. Perhiasan ini dipakai sebagai pelengkap kepada pakaian diraja. Berikut ialah perhiasan diraja yang dipakai oleh Yang di-Pertuan Agong dan Raja Permaisuri Agong. Kenapa kita ada perhiasan diraja ini? Kalau kita tengokkan setiap institusi beraja yang ada di dalam dunia ini, di setiap negara yang berbeza, masing-masing ada dia punya pakaian rasmi tersendiri. Begitu juga dengan kita, negara kita. Untuk agong ataupun sultan-sultan ada pakaian rasmi tersendiri yang mencerminkan keunikan keunikan raja-raja kita. Yang pertama, kita ada tengkolok diraja. Kita ada tengkolok diraja. Kalau negara lain mungkin dia pakai crown, mahkota. Tapi dekat Malaysia yang dipakai oleh raja ataupun sultan adalah tengkolok. Dia ada tengkolok khas, raja-raja. Apa itu tengkolok? Tengkolok diraja ialah kain yang ditenun dengan sutera. Tengkolok ini adalah daripada kain yang dilipat dengan menggunakan kain sutera. Dihasilkan dengan sutera, berwarna hitam dan bersulam benang emas. Kalau kita nampak ini, warna emas ini adalah benang-benang emas yang disulam pada kain hitam. Bentuk solek pada ulunya dinamakan dendam tak sudah. Ini nama adalah dendam tak sudah. Cara macam ni, lipatan-lipatan ini menghasilkan tengkolok macam ini adalah kita panggil dendam tak sudah. Yang berasal dari Negeri Sembilan. Pada bahagian hadapan tengkolok dipasangkan anak bulan dan bintang. Ini ada anak bulan dan bintang pecah 14 yang diperbuat daripada emas putih. Di tengah-tengah bintang pecah 14 ini terletak lambang kerajaan persekutuan yang berwarna-warni. Bintang dan bulan ini diperbuat daripada emas putih, dan di tengah-tengah dia adalah ada lambang kerajaan persekutuan, ataupun kita panggil macam jata negara. Kalau kita tengok pada buku latihan itu ada jata negara kan. Itu ada dekat sini. Seterusnya, cikgu zoom sikit lah sebab terlalu kecil. Seterusnya ada muskat dan meskit. Apa itu muskat? Dua ini adalah pakaian rasmi untuk agong. Ada kegunaan dia tersendiri, bukan setiap hari agong pakai. Yang pertama, muskat. Apa dia muskat? Muskat ialah pakaian rasmi Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong. Baju ini mendapat inspirasi daripada pakaian tradisi muskat Oman dan pakaian rasmi pegawai kerajaan negeri Kedah. Muskat diperbuat daripada benang bulu berwarna hitam yang dijahit dengan sulaman benang emas.
Pakaian rasmi ini bermotif ragam hias awan larat dan bunga raya yang melambangkan bunga kebangsaan Malaysia. Baju ini labuh hingga ke paras peha dan berlengan panjang. Pada kebiasaannya, baju ini dipakai bersama-sama seluar panjang yang bersulam di kaki dan tengkolok. Okey. Dari mana dia dapat desain muskat ini? Okey. Dia ambil idea ini adalah daripada inspirasi daripada pakaian tradisi muskat Oman. Okey, daripada negara Oman. Okey, dan pakaian rasmi pegawai kerajaan negeri Kedah. Juga diambil daripada inspirasi daripada pakaian rasmi pegawai kerajaan negeri Kedah. Okey, ia diperbuat daripada benang berwarna hitam. Okey, benang bulu berwarna hitam dan dijahit dengan sulaman benang emas. Okey, sulaman benang emas ini tadi ada dia tulis bermotif ragam hias awan larat. Okey, ini yang kalau kita nampak corak-corak ini macam bunga-bunga ini kita panggil awan larat. Maksudnya kita nampak hiasan dia macam akar kan, dia berjalan, dia berjala. Okey, ini maksudnya awan larat, dia melarat. Dia bergerak, kita nampak. Okey, itu maksudnya awan larat. Dan bunga raya yang melambangkan bunga kebangsaan Malaysia. Okey, ada bunga raya dekat sini. Okey, ini adalah bunga kebangsaan negara kita. Okey, baju ini labuh hingga ke paras peha. Okey. Seterusnya, kita ada meskit. Okey. Okey, sebagai pakaian, juga sebagai pakaian rasmi untuk Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Okey, apa itu meskit? Meskit merupakan pakaian rasmi Yang di-Pertuan Agong semasa majlis santapan malam beristiadat. Okey, ini untuk dipakai untuk majlis santapan malam. Okey, santapan malam beristiadat, majlis rasmi lah, majlis makan rasmi. Okey, reka bentuk dan corak pakaian ini diolah berdasarkan muskat Yang di-Pertuan Agong. Okey, dia ambil idea daripada muskat yang ini. Okey, tapi ada kelainan. Okey, kita tengok apa dia yang lain. Pada bahagian kollar dan lengan terdapat motif ragam hias awan larat. Okey, awan larat itu kalau berbanding dengan muskat tadi, awan larat dia hanya pada mana tadi? Pada collar dan lengan sahaja. Okey, pada collar dan lengan baju saja. Okey, kalau kita tengok dekat muskat ini, okey, dia penuhkan, seakan-akan penuh daripada atas, collar atas ke bawah, terus ke belakang dan pada lengan. Tapi pada meskit ini, hiasan awan larat dia hanya pada collar atas ni dan pada lengan baju sahaja. Okey, dekat mana tadi? Sambung. Okey, terdapat motif ragam hias awan larat. Okey, iaitu elemen seni reka yang signifikan dengan istana yang mencerminkan identiti kebangsaan. Okey, kalau kita tengok awan larat ini sebenarnya adalah satu ragam hias ataupun satu hasil seni ukiran. Sebenarnya adalah daripada hasil seni ukiran yang mencerminkan budaya, identiti negara Malaysia lah, ataupun identiti kebangsaan kita. Okey. Okey, motif bunga raya yang digunakan untuk melambangkan keberanian, perpaduan dan 5 kelopak pula menggambarkan 5 prinsip rukun negara. Okey, ini dia ada bagi tahu kenapa motif bunga raya itu, kenapa bunga raya dipilih sebagai bunga kebangsaan. Okey, sebab 5 kelopak pada bunga raya itu melambangkan 5 prinsip rukun negara. Okey, kita ada 5 prinsip rukun negara. Okey, meskit ini dipakai bersama-sama vest. Okey, ada vest dekat dalam dia, kemeja putih dan seluar panjang hitam yang mempunyai jalur keemasan pada bahagian tepinya. Okey, maksudnya seluar panjang itu pada bahagian tepinya ada jalur emas. Okey, kalau kita tengok macam polis trafik itu kan, tepi dia ada jalur putih. Tapi untuk Agong, dia seluar hitam dia ada jalur berwarna emas di tepi. Okey, aksesori tambahan ialah epaulet. Epaulet dekat mana? Ni dekat atas ni, macam polis punya. Kalau tengok macam polis punya apa kita panggil lah? Allah, cikgu lupa pula.
pangkat lah, macam pangkat. Okey, epaulet ini macam dia punya pangkat. Okey, keris bersilang dan 5 bintang pecah 5 yang disusun secara bulatan untuk menggambarkan baginda sebagai pemerintah tertinggi dalam angkatan tentera. Okey, maksud dia dekat epaulet itu ada, dekat epaulet ini ada ada keris bersilang. Okey, dia punya hiasan dia ada keris bersilang, bukan dia letak keris, ada hiasan keris bersilang dan 5 bintang pecah 5 yang disusun secara bulatan untuk menggambarkan baginda sebagai pemerintah tertinggi. Okey, dan 5 dekat atas ni ada 5 bintang. Okey, 5 bintang yang disusun secara bulatan. Okey. Okey, pada bahagian kanan dada pula dihiasi dengan aigulet berwarna keemasan untuk menambahkan kesegakan. Okey, pada bahagian kanan dada dihiasi dengan aigulet berwarna keemasan. Bahagian kanan mana? Ini. Okey, ini aigulet. Okey. Kalau cikgu salah tolong betulkan. Okey. Ini aigulet ini. Okey. Untuk menambahkan kesegakan. Okey, sebagai aksesori untuk melengkapkan pakaian itu. Okey, seterusnya kita ada keris pendek diraja. Okey, ini adalah keris pendek diraja. Dekat Malaysia ni ada satu sahaja. Okey, keris pendek diraja diperbuat daripada mata keris lama yang berhulu dan bersarungkan gading serta bertatahkan emas. Okey, dia punya hulu dan sarung dia. Okey, berhulu dan bersarungkan gading. Okey, sarung dia diperbuat daripada, kalau tak silap cikgu, sarung dan gading dan hulu dia diperbuat daripada gading. Apa maksud gading? Gading itu maksudnya gajah punya itu taring dekat depan tu. Okey, gajah punya taring lah dekat depan, kalau tahu. Okey, diperbuat daripada gading. Okey, dan bertatahkan emas. Ini ada emas, dia letak emas. Okey, hulu keris ini dinamakan hulu pekaka. Ini hulu ni maksudnya pemegang lah. Okey, pemegang keris itu, nama dia adalah hulu pekaka dan berbentuk kepala geroda. Okey, ini ejaan lama geroda ini. Okey, geroda ni sebenarnya kalau dalam bahasa Melayu Garuda lah, kita panggil Garuda. Ini adalah sejenis burung besar. Okey, kalau tengok Harry Potter kan, ada Harry Potter itu dia naik, ada burung besar yang dia naik. Okey, macam itulah Garuda, sebenarnya burung yang sangat besar. Okey, pada bahagian samping keris ini diterapkan dengan lambang kerajaan persekutuan. Okey, pada bahagian samping keris ini terapkan ni samping dia. Ini samping. Okey, ada lambang kerajaan persekutuan. Okey, keris ini ialah salah satu pelengkap kepada pakaian kebesaran diraja. Okey, keris ini adalah keris rasmi untuk melengkapkan perhiasan diraja itu. Okey, pending diraja. Okey, apa itu pending? Kita tengok dekat sini. Pending ini diperbuat daripada emas 10 mutu bertatahkan permata delima. Okey. Okey, dia ada permata delima diperbuat daripada emas. Okey, di tengah-tengah pula tertera lambang kerajaan persekutuan ini. Okey, ada lambang kerajaan persekutuan. Tali bengkungnya diperbuat daripada kain sakhlat bertekat benang emas dengan corak bunga. Okey, ini cikgu tak pasti dekat mana dia letak permata delima sebab tak pernah tengok secara live pun. Kita cuba zoom, nampak ataupun tak dia punya permata delima. Okey, sorry. Ini. Okey, di sini ada kita nampak. Okey, ini adalah permata delima. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Ada 11 permata delima. Okey, kita zoom out balik. Okey, untuk kita tengok. Okey. Okey, tali bengkungnya diperbuat daripada kain sakhlat. Ini tali bengkung dia. Okey, sebenarnya pending ini adalah kalau sekarang ini kita panggil tali pinggang lah.
Okey, tali pinggang. Okey, ini adalah tali pinggang diraja. Okey, dibuat daripada emas. Okey. Kain saklat bertekat benang emas dengan corak bunga. Okey, cikgu zoom out balik sebab tadi kita nak tengok dekat mana dia letak permata delima. Okey, kita dah tahu permata delima ada dekat sini di sekeliling jata negara ini. Okey, zoom out. Okey. Ada lagi dua, kita ada gandik diraja dan kalung diraja. Okey, ini adalah untuk kegunaan Raja Permaisuri Agong. Okey, kalau yang ini dua tadi adalah untuk yang di Pertuan Agong. Okey, dua di bawah ini gandik diraja dan kalung diraja ini adalah untuk kegunaan Raja Permaisuri Agong. Okey, gandik diraja atau pemeles ialah perhiasan diraja yang dipakai di ulu Raja Permaisuri Agong. Gandik ini diperbuat daripada emas putih bertatah penuh dengan permata berlian bermotif awan larat. Ini pun ada lagi awan larat. Nampak kan dia punya pergerakan, ada nampak, kita nampak bergerak. Okey. Pada bahagian tengah terdapat anak bulan dengan bintang yang diperbuat daripada emas putih. Gandik ini boleh diceraikan menjadi loket atau kerongsang. Okey, ini kat mana dipakai? Di atas kepala Raja Permaisuri Agong. Okey, yang uniknya design ini kita boleh pecah-pecahkan untuk asingkan menjadi loket atau kerongsang. Okey, loket ini adalah hiasan yang dipakai pada bahagian leher. Okey, daripada kepala kita boleh dia boleh buka untuk jadi hiasan pakai leher ataupun kerongsang. Kerongsang biasanya letak dekat baju lah. Okey, macam pin. Kalau perempuan pakai dia letak untuk lekatkan tudung. Okey, dia punya tudung. Okey, ataupun biasanya perempuan pakai kerongsang untuk sebagai aksesori pada menggantikan butang baju dia. Okey, kalung diraja. Okey, kalung biasanya pakai adalah di leher. Okey, ini bulat ini dia kalungkan di leher. Okey, kalung diraja ialah sejenis rantai leher yang dipakai oleh Raja Permaisuri Agong. Kalung ini diperbuat daripada emas putih bertatah penuh dengan permata berlian. Okey, semua ini diperbuat daripada emas putih. Okey, dan bertatah penuh dengan permata berlian. Maksudnya sangat bernilai lah, sangat mahal. Okey, bila sebut ada berlian, diamond. Okey, sama juga dengan gandik diraja ini. Kalung ini juga boleh diceraikan menjadi sepasang subang, kerongsang dan kerabu. Okey, kerabu ini cikgu tak pasti apa dia kerabu. Cikgu minta nanti kalau ada masa tolong cari apa maksud kerabu itu. Okey, subang itu adalah hiasan di telinga. Okey, maksudnya kalung ini boleh diceraikan menjadi 3 benda. Okey, yang pertama adalah subang. Boleh jadi 2 subang, kiri dan kanan. Okey, dan boleh jadi kerongsang dan juga boleh jadi kerabu. Okey, ada 3 benda. Daripada satu kalung ini boleh jadi 3 benda. Okey, seterusnya, fungsi dan peranan alat kebesaran dan perhiasan diraja. Okey, ini kita tengok secara ringkas sahaja. Okey, fungsi dia apa dia? Okey, keris panjang diraja. Okey, fungsi dia untuk alat kebesaran negara yang utama dalam istiadat pertabalan. Okey, untuk kegunaan adat istiadat pertabalan. Okey, peranan dia simbol kebesaran dan kekuasaan. Okey, cogan alam untuk semasa istiadat rasmi Raja-Raja Melayu di negara ini, juga sebagai istiadat rasmi. Peranan dia simbol. Okey, simbol keteguhan dan keutuhan serta kesepaduan antara negeri di Malaysia. Okey, cogan agama digunakan semasa istiadat rasmi Raja-Raja Melayu di negara ini pun sebagai istiadat rasmi, kegunaan untuk istiadat rasmi. Okey, peranan dia simbol kesepaduan antara negeri di Malaysia yang berteraskan Islam. Okey, walaupun negara kita bukan agama rasmi adalah bukan agama Islam, tapi agama utama di Malaysia adalah agama Islam. Okey, cokmar.
alat perang pada zaman dahulu dan menjadi alat kebesaran negara. Okey, Cak Umar ini adalah sebahagian daripada alat peperangan yang digunakan untuk berperang pada zaman dahulu. Okey, peranan dia adalah simbol kekuasaan, kekuatan dan kebesaran. Okey. Seterusnya adalah pedang, keris panjang dan sundang diraja. Okey, fungsi dia adalah merupakan 3 senjata Melayu lama. Okey, 3 senjata Melayu lama. Peranan dia adalah simbol kekuasaan, kekuatan dan kebesaran. Okey, payung ubur-ubur kuning. Fungsi dia digunakan semasa majlis istiadat-istiadat rasmi. Okey, peranan dia adalah lambang kebesaran Raja-Raja Melayu. Okey. Tombak berambu digunakan semasa majlis istiadat rasmi. Peranan alat kebesaran diraja. Tengkolok diraja dipakai pada hari pertabalan, sambutan hari ulang tahun keputeraan, lawatan rasmi ke negeri-negeri di Malaysia dan semasa perasmian pembukaan penggal persidangan parlimen. Okey, ada banyak kegunaan tengkolok diraja ni. Peranan dia adalah lambang kebesaran Raja-Raja Melayu. Okey, muskat, baju tadi, pakaian rasmi yang di-Pertuan Agong. Peranan dia adalah lambang kebesaran Raja-Raja Melayu. Meskit, pakaian rasmi yang di-Pertuan Agong ketika menghadiri majlis santapan malam beristiadat. Okey, untuk majlis makan malam. Okey, Agong akan pakai meskit. Peranan dia sebagai pakaian diraja yang merupakan simbol kebesaran. Okey, pending diraja. Okey, pending yang tali pinggang tadilah. Untuk Agong. Sebagai pengancing tali pinggang atau kepala tali pinggang yang dipakai oleh Yang di-Pertuan Agong. Okey, peranan dia sebagai pakaian diraja yang merupakan simbol kebesaran. Okey, keris pendek diraja. Salah satu pelengkap kepada pakaian kebesaran diraja dan hanya dipakai oleh Yang di-Pertuan Agong untuk majlis istiadat diraja. Okey, hanya digunakan untuk majlis istiadat diraja sahaja. Okey, dia tak digunakan untuk majlis lain. Okey, peranan dia adalah sebagai lambang kekuasaan Yang di-Pertuan Agong. Okey, gandik diraja. Perhiasan ulu ataupun kepala bagi Raja Permaisuri Agong. Dipakai dalam istiadat kebesaran diraja dan semasa pertabalan Yang di-Pertuan Agong. Okey, peranan dia sebagai perhiasan diraja dan simbol kebesaran. Okey, yang last sekali adalah kalung diraja. Okey, dipakai oleh Raja Permaisuri Agong dalam istiadat-istiadat kebesaran diraja dan pada waktu pertabalan Yang di-Pertuan Agong. Okey. Okey, sebagai peranan dia sebagai perhiasan diraja dan simbol kebesaran. Okey, muka surat seterusnya. Okey, ini adalah contoh-contoh alat kebesaran dan perhiasan diraja. Kalau kita tengok tadi, yang kita tengok untuk Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Okey, tengkolok dia yang tadi ikatan apa, dendam tak sudah kan. Okey, ini ada lagi contoh tengkolok-tengkolok raja ataupun sultan daripada beberapa negeri lain. Okey, kita ada 9 negeri yang mempunyai raja dan sultan. Okey. Okey, selain itu, negeri-negeri mempunyai sultan atau raja juga memiliki alat kebesaran dan perhiasan diraja. Setiap alat kebesaran dan perhiasan diraja ini mempunyai fungsi serta peranan tertentu. Cara pemakaian peralatan ini juga berbeza untuk setiap negeri. Okey, setiap negeri walaupun macam tengkolok itu sama, okey, ada, tapi cara dia ataupun lipatan, macam kita panggil lipatan ke ataupun kaedah ikatan dia tak sama. Okey, dari segi budaya dia macam sama, tapi ada teknik-teknik tertentu setiap negeri. Okey, peralatan dan perhiasan ini hanya digunakan dalam majlis dan istiadat tertentu sahaja. Dia ikut negeri. Okey. Okey, contoh tengkolok. Okey, yang pertama ini adalah tengkolok diraja Pahang menggunakan solek. Solek ini maksudnya lipatan ataupun ikatan lah. Cara dia ikat tengkolok ini menghasilkan bentuk macam mana. Okey, nama ikatan ini ataupun hasil ini kita panggil diberi nama sekelongsong bunga. Okey, sekelongsong bunga. Okey, maksud sekelongsong bunga ni macam ada
macam kita segugus bunga lah, macam itulah. Okey, ada beberapa bunga yang diletakkan pada satu tempat, macam itulah lebih kurang maksudnya sekelongsong itu. Okey, secara ringkas lah untuk memudahkan awak semua faham. Okey, kalau salah tolong betulkan cikgu. Okey, seterusnya tengkolok diraja negeri sembilan. Ini menggunakan solek dendam tak sudah. Yang tadi kita tengok tadi, dendam tak sudah yang di Seri Paduka Baginda Tuan Agong tu pakai adalah sama. Okey, solek dia dendam tak sudah sebab dia ambil daripada lipatan ataupun solek negeri sembilan. Okey, seterusnya tengkolok diraja Selangor. Okey, tengkolok diraja Selangor menggunakan solek setanjak balun raja. Okey, setanjak balun raja. Okey, ini Selangor punya. Okey, seterusnya tengkolok diraja Perlis menggunakan solek dendam tak sudah. Okey, ini pun sama. Okey, macam negeri sembilan punya dendam tak sudah. Okey, tengkolok diraja Kedah menggunakan solek dendam tak sudah pun sama, tapi dia ada hiasan dekat atas sini. Okey, kita nampak kan, kalau yang Perlis ada jata negeri Perlis kat sini satu. Okey, kecil. Negeri Sembilan pun ada jata negeri dia. Dekat untuk Kedah jata negeri dia, dan ada apa ni, cikgu pun tak berapa pasti sebab tak nampak sangat. Okey, dia punya jata, mungkin jata negeri dia macam ni. Okey, seterusnya adalah tengkolok diraja Terengganu. Okey, menggunakan solek belalai gajah. Okey, solek belalai gajah. Okey, ini nama dia. Okey, kalau boleh nampak kan, kalau dendam tak sudah dia rendah saja. Okey, belalai gajah dia tinggi macam tu. Okey, seterusnya adalah tengkolok diraja Kelantan menggunakan solek Ketambudu. Okey, ini nama dia solek Ketambudu. Okey, mahkota kerajaan Johor. Okey, untuk pakaian rasmi Johor dia tak ada pakai tengkolok. Okey, dia ada pakai mahkota. Okey, ini pakai mahkota. Kalau negeri lain semua ada tengkolok. Okey, tapi Johor ada mahkota. Okey, Perak menggunakan solek ayam patah kepak. Okey, kepak ini sayap lah, sayap ayam. Okey, hanya Johor sahaja daripada 9 buah negeri yang memakai mahkota. Okey, negeri lain semua memakai tengkolok ataupun tanjak. Okey, sebagai hiasan rasmi kepala sultan dan raja. Okey, seterusnya. Okey, ini contoh keris diraja. Okey, contoh-contoh keris diraja kita boleh tengok. Ini keris Taming Sari Perak. Ini adalah keris Taming Sari. Mungkin ada yang pernah dengar. Okey, berkenaan dengan keris Taming Sari. Okey, cikgu tak pasti, kemungkinan keris Taming Sari ini adalah keris Taming Sari yang digunakan oleh Hang Tuah dan Hang Jebat semasa mereka bergaduh. Okey, kemungkinan ini adalah keris yang betul, keris Taming Sari yang digunakan. Okey. Okey, keris pendek diraja Perlis. Okey, keris pendek diraja Perlis ini adalah keris resmi untuk kerajaan negeri Perlis lah. Okey, untuk Raja Perlis. Okey, keris darjah mahkota Johor. Okey, ini contoh. Okey, gambar ini kita boleh nampak ini adalah kerajaan negeri Johor punya keris. Ini adalah keris Panjang Beruk Berayun Selangor. Dinamakan keris Panjang Beruk Berayun. Cikgu tak pasti sebab apa dinamakan macam itu. Okey, tapi ini adalah nama dia. Okey, contoh mahkota diraja tiara ataupun gandik. Mahkota ini, tiara gandik itu dipakai pada bahagian kepala. Okey. Okey, ini adalah contoh-contoh yang dipakai oleh permaisuri sultan. Okey, permaisuri sultan dan permaisuri raja di setiap negeri. Contoh, tak semua ada dekat sini, dia bagi contoh 6 sahaja. Yang pertama adalah mahkota Tengku Ampuan Selangor.
Okey, Mahkota Permaisuri Johor, Tiara Raja Permaisuri Perak, Tiara Tengku Ampuan Pahang, Gandik Permaisuri Terengganu dan Gandik Raja Perempuan Perlis. Okey, contoh ada 6. Okey, ada lagi 3 negeri dia tak tunjuk dalam ni macam mana. Okey, yang itu siapa yang rajin boleh Google tengok macam mana. Okey, dekat sini ada beberapa QR code. Okey, ini korang semua boleh scan untuk dapatkan maklumat. Okey, guna telefon untuk scan QR code ini, nanti dia akan bawa terus pergi ke laman web. Okey, ini untuk contoh alat kebesaran dan perhiasan Diraja Perak. Ini contoh alat kebesaran Diraja Terengganu dan ini adalah istiadat Pertabalan Sultan Perak. Okey, dia akan bawa terus. Ini yang bawah ini adalah link untuk ke video. Okey. Okey, kita dah habis untuk tajuk. Cikgu rasa dah habis dah untuk tajuk alat kebesaran dan perhiasan diraja. Okey, cikgu rasa sesi pembelajaran kita hanya sampai di sini saja dahulu. Untuk minggu hadapan cikgu rasa kita akan buat latihan. Apa yang ada cikgu akan tengok dulu. Okey. Jadi untuk itu kelas kita hanya sampai di sini sahaja. Ada apa-apa masalah yang tak faham boleh tanya cikgu. Okey, ataupun boleh tengok balik video ini. Sebab tu cikgu buat video, cikgu rasa senang buat video. Awak boleh tengok balik yang mana yang tak faham, boleh cek balik. Okey, untuk penerangan yang lebih lanjut boleh direct PM cikgu dekat grup sekolah, grup WhatsApp kelas. Okey, sampai di situ saja kelas kita pada hari ini. Sekian, terima kasih. Sehingga kita berjumpa lagi di lain hari. Assalamualaikum. Bye.